Yang kedua, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada PAS Negeri Johor menyambut ulang tahun ke-70. 70 pula di negeri Johor. 70 di negeri Johor ni dengan 69 atau 68 di negeri Kelantan dan Terengganu jauh beza dia. 70 di kubu kuat UMNO dan Barisan Nasional. Tahniah pada PAS Negeri Johor. Saudara-saudari, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk kita mengimbau kembali apa yang kita sedang buat pada hari ini 2 tahun yang lalu. Tengok kat jam, pada hari ini 2 tahun yang lalu kita sibuk buat apa? Kita sibuk buat apa? Kita sibuk berkempen untuk PRU ke-15. Ramai mungkin tak sedar, ramai mungkin tak perasan. 2 tahun lalu ini, pada bulan November ini kita bertungkus lumus. Bukan saja di negeri Johor, tetapi di seluruh negara berkempen untuk PRU ke-15. PRU ke-15 pada 19 November tahun 2022. Pada waktu itu, kalau kita lihat perbincangan di luar sana, penganalisa membuat pelbagai analisa, dan berdasarkan analisa yang dibuat oleh pakar-pakar ini, Perikatan Nasional kalau ikut ranking adalah parti yang paling bawah sekali nak dapat kursi dalam PRU yang lepas. Pada waktu itu orang kata yang paling tinggi ini UMNO dan Barisan Nasional. Pada waktu itu kata PH akan dapat banyak kursi, PN ini dapat yang CP-CP yang hujung-hujung sahaja. Saudara-saudari, ramai tak percaya pada waktu itu bahawa kita boleh mendapat lebih banyak kursi. Disebut oleh Datuk Seri Tuan Ibrahim tadi bagaimana sejarah sebelum PRU ke-15 kita berbincang berkaitan dengan muafakat nasional, namun akhirnya keputusannya untuk PAS berada bersama bersatu di dalam Perikatan Nasional. Ramai yang tak yakin bahawa kita akan mendapat satu keputusan yang baik. Namun pada waktu itu saya melihat keadaan politik semasa, sedikit sebanyak ni saya terlebih yakin bahawa kita akan menang lebih banyak kursi. Sebab itu dalam PRU ke-15 saya memohon daripada Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin untuk benarkan saya bertanding di Putrajaya. Pada waktu itu kalau tanya semua yang di luar sana pesan, tak payahlah pergi Putrajaya, carilah kursi yang selamat sedikit. Carilah kursi selamat. Saya Ketua Bahagian Bersatu Ketereh, Kelantan, pernah bertanding pada PRU 14, kalah kepada Tan Sri Anwar Musa. Kalau nak kira selesa, saya lebih selesa bertanding di kampung saya di Ketereh. Tetapi pada waktu itu kita dapat rasa ada gelombang. Gelombang rakyat yang ingin melihat perubahan. Gelombang rakyat yang ingin bersama dengan kita. Sebab itu saya tawarkan pada parti, saya kata semua pemimpin kanan bersatu dah ada kursi. Kalau kita nak perintah Malaysia, kita nak tunjuk pada rakyat bahawa kita yakin kita boleh menang PRU ke-15, kita kena hantar pemimpin paling kanan yang ada bertanding di Putrajaya. Barulah kita boleh bercakap nak rampas Putrajaya. Maka saya tawarkan diri. Dan Alhamdulillah, keluar keputusan PRU ke-15, Ketereh kita menang, Putrajaya pun kita menang. Saya bukan nak bercerita tentang saya. Saya nak bercerita bahawa bacaan politik kita pada hari ini jauh berbeza dengan jawab bacaan politik sebelum PRU ke-14. Dalam sejarah Malaysia,
Kerajaan negeri bertukar ganti itu biasa. Kelantan pernah bertukar ganti, Terengganu pernah bertukar ganti, Pulau Pinang pernah bertukar, Perak pernah bertukar, Selangor pernah bertukar. Sebelum PRU ke-14 tahun 2018. Tetapi dalam sejarah tak pernah ada pertukaran di pusat. Kerajaan pusat tak pernah bertukar selama 61 tahun sebelum PRU ke-14 tahun 2018. Tak pernah tukar. Kerana apa? Kerana di sepanjang tempoh tersebut, rakyat dimomokkan bahawa selain dari UMNO Barisan Nasional tak ada orang lain lagi boleh perintah Malaysia. Rakyat dimomokkan. Rakyat diceritakan, jangan pilih parti lain selain UMNO dan Barisan Nasional kerana parti lain tak boleh perintah Malaysia. Pada tahun 2018 kami bersatu, berada bersama dalam Pakatan Harapan. Bersama dengan DAP, bersama dengan PKR pada waktu itu. Kerana kita melihat perlunya kita bersama-sama untuk memastikan berlaku perubahan kerajaan pada tahun 2018 mengambil kira pelbagai skandal, pelbagai isu yang berlaku dalam negara pada waktu itu. Ditakdirkan Allah, 2018 PH berjaya membentuk kerajaan. Bersatu berada dalam kerajaan, Tun Dr. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri. Saya pada waktu itu dilantik sebagai Timbalan Menteri Hal Ehwal Ekonomi. Timbalan kepada Datuk Seri Azmin Ali. Berada dalam kerajaan, sebagai seorang yang ada dalam kerajaan, melihat apa yang berlaku, melihat apa yang dilakukan oleh DAP, kami berasa cukup tidak selesa. Kami berasa cukup tidak selesa. Sebab itu, selepas lebih sampai 2 tahun 22 bulan dalam kerajaan bersama DAP, Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu bermesyuarat, berbincang antaranya perkara paling penting, apakah sebenarnya kedudukan kita dalam Pakatan Harapan? Adakah kita patut terus berada dalam Pakatan Harapan? Apakah kerosakan yang berlaku jika kita terus kekal dalam Pakatan Harapan? Saya masih ingat mesyuarat tersebut dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir. Saya antara orang yang terawal bercakap. Selain daripada sahabat-sahabat lain, saya bercakap. Pada waktu itu nak bincang nak keluar ke tidak. Kalau nak keluarnya, nak keluar bila? Sebagai seorang yang berada dalam kerajaan, yang tahu sedikit sebanyak apa yang berlaku, saya masih ingat, saya berkata dalam mesyuarat, saya kata, Tun, kita boleh bincang nak keluar bila, kita boleh tangguh nak keluar bila, tetapi kalau berlaku kerosakan kepada agama kita, kepada bangsa kita, kepada negara kita, di sepanjang tempoh kita berada dalam kerajaan PH, siapa nak tanggung? Saya tak nak tanggung. Saya jelaskan di sini, saya kata, kalau nak keluar, kita buat keluar keputusan segera untuk keluar dari Pakatan Harapan. Akhirnya, tumbang kerajaan PH pada waktu itu, dan seorang Perdana Menteri baru dilantik pada 1 Mac tahun 2020. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah pada 1 Mac tahun 2020. Kami mengangkat sumpah 9 Mac 2020. PKP pertama dilaksanakan 18 Mac 2020. Tan Sri Muhyiddin masuk dalam kerajaan bukan sahaja menangani krisis ekonomi, menangani krisis kesihatan, tetapi juga menangani krisis politik. Krisis ekonomi pernah dilalui oleh semua Perdana Menteri dalam sejarah. Pusingan ekonomi itu biasa berlaku, jatuh bangun ekonomi itu biasa berlaku, dan hampir semua Perdana Menteri pernah menguruskan
isu berkaitan dengan cabaran ekonomi. Tetapi belum ada seorang Perdana Menteri yang perlu bukan sahaja menangani isu kesihatan, tetapi juga isu ekonomi dan juga isu politik. 3 krisis besar serentak tak pernah berlaku dalam sejarah negara. Saya selalu bercakap, kita masuk kerajaan, Perikatan Nasional masuk kerajaan tak ada manifesto. Kita tidak ada janji pada rakyat. Kita tak cakap berdegar-degar janji macam-macam. Namun pada waktu itu, bila datang krisis, ketiga-tiga krisis serentak, kita ikhtiarkan yang terbaik. Kita buat yang terbaik dalam keadaan yang amat sukar. Kita susun satu persatu, buat perkara-perkara, bincang perkara-perkara yang tak pernah dibincangkan sebelum ini. Saya selalu bercakap, belum pernah ada dalam sejarah bila berlaku suatu krisis kesihatan, semua sekolah di seluruh negara kena tutup. Saya angkat sumpah 9 hari bulan sebagai menteri. 16 hari bulan Mac diumumkan PKP akan dilaksanakan pada 18 Mac. Tak dan seminggu dalam pejabat, semua benda kena tutup. Biasanya menteri baru masuk, KSU, KPPM boleh jelaskan apa yang nak buat. Saya masuk nak bincang, nak uruskan kementerian dalam keadaan COVID, seorang pun tidak ada pengalaman. Itulah cabaran yang kami lalui dalam tempoh tersebut. Namun begitu, semua perkara dibuat mengambil kira keresahan rakyat. Kita semua ingat ahli-ahli kabinet, pesanan Perdana Menteri, apa jua kita nak buat, pastikan di atas meja, di rumah setiap rakyat kita ada makanan terhidang. Saya yakin semua menteri kabinet bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin pada waktu itu ingat pesanan Perdana Menteri ini. Kita ikhtiarkan yang terbaik, kita buat yang terbaik. Kita tahu pada waktu itu macam-macam kita dikata oleh pembangkang, macam-macam pembangkang kata. Kita tahu rakyat resah. Saya sendiri buka sekolah kena marah, tutup sekolah kena marah, buat periksa kena marah, tak buat periksa kena marah. Tapi kami tak koyak. Kami tak koyak. Kami tak beremosi. Kami tak melenting. Kami lihat, kami kaji, kami teliti dan kami buat yang terbaik. Kita sedar rakyat susah. Kita tahu rakyat susah. Kita tahu dalam kesusahan rakyat ada keresahan. Kita faham dan kita tidak cepat koyak. Dalam tempoh tersebut, kerjasama kerajaan, Perdana Menteri, Kabinet dengan pegawai-pegawai kerajaan cukup baik. Cukup baik. Tan Sri Muhyiddin Yassin amat menghormati pegawai-pegawai kerajaan. Amat menghormati pandangan-pandangan profesional daripada mereka. Sebab itu, saudara-saudari, apabila rakyat mula lihat apa yang berlaku sewaktu UMNO dan Barisan Nasional memerintah selama 61 tahun sehingga tahun 2018, mereka bandingkan apa yang berlaku sewaktu PH memerintah daripada Mei sehingga Mei 2018 hingga Februari tahun 2020. Mereka tahu, pegawai kerajaan pada waktu itu tahu betapa mereka begitu resah pada waktu PH memerintah. Antara perkara paling awal dia buat adalah untuk menukar ketua-ketua sisial kementerian. KSU nak tukar KSU ni, yang ni nak tukar, yang ni nak tukar pegawai itu, pegawai ini. Apabila Tan Sri Muhyiddin naik, perkara tersebut tidak berlaku. Semua proses berjalan dengan baik. Dan kita lihat pelbagai bantuan kita sampaikan pada rakyat. Apabila kita nak buat perkara berkaitan dengan vaksinasi, kita ada perancangan yang jelas. Apabila kita hampir keluar dari krisis kesihatan, jika sahabat-sahabat ingat, kita ada Pelan Pemulihan Negara, PPN. Saya masih ingat, PPN, Pelan Pemulihan Negara ini dibentangkan oleh Menteri Kewangan pada ketika itu, Datuk Seri Tengku Zafrul,
dalam majlis mesyuarat yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Kita bincang secara mendalam, kita lihat apa penambahbaikan yang perlu dibuat sebelum kita umumkan pelan pemulihan negara. Apabila pelan ini diumumkan, maka kita ikut langkah satu persatu. Satu persatu, satu persatu. Dan akhirnya, Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana tindakan beberapa ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional, maka beliau terpaksa mengundur diri sebagai Perdana Menteri. Saya masih ingat apa yang disebut oleh Tan Sri. Tan Sri kata, kalau saya tak cukup kursi, saya takkan kekal sebagai Perdana Menteri sesaat lebih lama. Orang lain pada waktu itu kata, dah jadi Perdana Menteri boleh buat macam-macam, tak apa nak kekal berkuasa. Tan Sri kata, kalau tidak cukup sokongan, saya tak akan duduk sesaat pun lebih lama. Inilah pemimpin kita. Dan rakyat melihat, rakyat tengok, rakyat faham. Kemudian digantikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri sebelum berlakunya PRU ke-15 pada bulan November tahun 2022. Kita masih ingat sewaktu mereka berkempen pada waktu itu, sebelah sana no UMNO, no Anwar, no DAP. Sebelah PKR pula, kalau ada kerjasama dengan UMNO maka kamilah yang akan lawan dahulu. Ini dicerita, ini dalam tempoh ini 2 tahun yang lalu kita berada dalam keadaan itu. Dan hari ini, selepas mereka membentuk kerajaan pada akhir tahun 2022, hari ini mereka yang begitu beria nak jadi kerajaan telah membentuk kerajaan dan memerintah negara selama hampir 2 tahun. Dalam masa 2 tahun ini, tadi baru mukadimah, baru nak masuk 2 tahun. Tadi baru mukadimah Tok Guru, panjang sikit mukadimah dia. Dalam tempoh 2 tahun ini, saudara-saudari, kita tengok, kita insafi apa yang berlaku dalam tempoh 2 tahun ini. Kalau inilah yang dibuat oleh kerajaan PH dalam tempoh 2 tahun ini, prestasi kita jauh lebih baik. Kerana apa? Nanti orang cakap masuk bakul angkat sendiri. Tidak. Kerana apa? Kami angkat sumpah 9 hari bulan sebagai menteri. Seminggu lepas itu PKP menangani 3 krisis serentak. Mereka masuk dalam keadaan aman dan damai. Mereka masuk dalam keadaan tidak ada krisis-krisis besar. Mereka masuk dalam keadaan yang cukup tenang. Nak naik lembu boleh naik lembu. Nak naik basikal dalam pejabat, mereka naik basikal. Nak menari, mereka menari. Nak menyanyi, mereka menyanyi. Jadi lara. Masuk dalam keadaan penuh seronok jadi kerajaan. Syok dapat jadi kerajaan. Nak syok sekejap tak apa. Ini dah jadi kerajaan hampir 2 tahun. Cerita menang hari ini, yang tu rakyat duk tengok sampai kesudah. Tak ada apa yang berlaku. Bercerita tentang reformasi, bercerita tentang pelbagai pendekatan, kami menang, kos sara hidup turun. Ada dalam tempoh 2 tahun. Kalau isu beras putih tempatan pun tak selesai, tak payah cakap banyak lah. Tak payah cakap banyak. Saudara-saudari, pendekatan kerajaan hari ini mudah. Kalau benda tak baik, itu masalah orang lain. Ringgit jatuh, oh ini masalah dunia. Ini masalah dunia. Ini bukan masalah, bukan punca dari kita, ini masalah dunia. Ringgit naik, tengok hasil kita berusaha, maka inilah hasil kenaikan dalam prestasi ringgit. Ringgit jatuh balik, senyap. Mudah merintah negara macam tu, saudara-saudari. Yang mana elok, oh ini kami buat. Yang mana tak elok, ini orang lain buat. Dan perkara yang saya selalu bangkit dalam dewan, di parlimen, saya kata masalah utama kerajaan pada hari ini adalah dia tak tahu dia nak buat apa sebenarnya. Masalahnya dia tak tahu dia nak buat apa.
Dan dia suka sembang dulu. Dia sembang banyak-banyak, lepas tu baru dia fikir bila orang bising. Dia sembang semua dulu, bila orang bising dia fikir balik. Ini masalah. Kita bangkitkan, saya masih ingat dari awal-awal saya masuk parlimen, kita dah bangkitkan nak jadi kerajaan ini kena jelas apa nak buat sebelum umum. Mana boleh umum dulu baru nak buat, baru nak fikir. Apabila belanjawan dibentangkan tempoh hari, dikatakan bahawa subsidi bersasar akan dilaksanakan pada tahun hadapan, di mana mereka yang takkan dapat subsidi adalah mereka T15. T15 ni maknanya apa? Yang mereka dalam satu kelompok tertinggi 15%. Tak disebut apakah takrifan T15. Bagilah kok-kok 1-2 ayat dalam ucapan. Jadi kami ahli-ahli parlimen nak berbahas pun fahamlah sikit apakah konteksnya. Kok-koklah penjelasan sedikit tentang T15. Bila tidak ada penjelasan, maka masing-masing menggunakan pelbagai rujukan. Antara rujukan yang digunakan adalah pendapatan isi rumah yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan. Ada yang rujuk 13,000 kata T15, 15,000 kata T15. Pelbagai perbincangan berlaku di luar sana. Maka mereka dalam kerajaan kata, apalah pembangkang ini cuba mengelirukan. Korang yang tak cakap apa benda T15, bila orang lain duk berbahas di luar sana, korang kata nak mengelirukan. Sekurang-kurangnya nak cakap 15% ni nak kerat daripada apa? Pendapatan isi rumah nak kerat 15% yang atas. Nak kerat asas dia apa? Yang tu orang duk tanya. Bila dah ramai berbahas dalam Dewan, ramai yang bangkit kuan, penganalisa bangkitkan macam-macam, maka dikatakan perkara ini akan kita bincangkan. Perkara ini kita sedang bincangkan. Kita akan buat keputusan. Habis tu macam mana sewaktu buat bajet itu apa yang dibincangkan? Sewaktu buat belanjawan ni, T15 ni apa yang dibincangkan? Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudari, kita tegur. Kita kata kerajaan ini bukan dah flip-flop dah. Kerajaan ini dia pusing satu rembok, dia pusing tempat yang sama, dia pusing tempat yang sama. Kita masih ingat, rakyat masih ingat awal tahun ini, rakyat diminta untuk mengisi padu. Tahu padu? Siapa dah isi angkat tangan sikit? Siapa dah isi padu angkat tangan sikit? Pada waktu itu kita berbahas. Kita kata, baru nak panas enjin, 5 minit lagi tinggal. Pada waktu itu kita berbahas. Kita kata maklumat yang diperlukan ini ada maklumat yang dah ada dalam sistem kerajaan. Rakyat tak perlu masukkan pun maklumat tu boleh dapat daripada LHDN, KWSP dan sebagainya. Dan kita kata maklumat-maklumat lain nak tahu hutang rumah, hutang kereta, hutang pendidikan ini, siapa nak semak sama ada hutang tu betul ke tidak? Jumlah hutang itu betul ke tidak? Siapa nak buat audit? Saya tanya dalam Dewan. Menteri kata, oh itu macam survey saja. Macam mana nak buat satu keputusan untuk beri bantuan pada rakyat? Soalan yang ditanya itu soalan survey. Sebab itu kita bangkitkan banyak dalam Dewan. Tetapi apa yang berlaku, seperti mana saya sentiasa sebut, kerajaan ini kerajaan lembu kenyang. Cakap apa pun dia tak tahu, dia buat bodoh je. Buat bodoh ni saudara-saudari, bolehlah nak buat. Tetapi kesan pada rakyat cukup besar. Kesan pada rakyat cukup besar. Dan satu lagi perkara yang banyak kita lihat, kami ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional, ramai sahabat-sahabat lain berbahas menjelaskan tentang penjualan 30% saham MAHB kepada syarikat yang merupakan yang dimiliki oleh BlackRock. Saya punya persoalan, saya tak nak cerita benda lain. Saya punya persoalan mudah sahaja. MAHB ni syarikat yang pegang konsesi airport. Konsesi airport.
Ada 39 buah airport di seluruh negara. Airport ini dibina bertahun-tahun lamanya dan menggunakan duit rakyat. Selain daripada sebahagian daripadanya menggunakan duit MHB. Menggunakan wang pembangunan, dana pembangunan kerajaan bertahun-tahun 39 airport. Lapangan terbang ini buat untung beratus-ratus juta. Dan semua orang kata keuntungan ini akan terus meningkat dari masa ke semasa, mengambil kira penambahan jumlah penumpang yang menggunakan lapangan terbang. Prestasinya cukup baik. Tiba-tiba daripada mana datangnya nak jual 30% ini kepada syarikat asing. Saya bercakap dalam Dewan Menteri Pengangkutan kata, dulu pun memang ada syarikat asing memiliki saham dalam Malaysia Airport Berhad. Saya kata betul, ada sekitar 30%, 20% lebih. Tetapi saham itu dimiliki oleh ratusan syarikat, bukannya satu entiti. Dia nak bodohkan kita. Kita ni accountant lah juga, sikit sebanyak faham. Beza 30% satu blok jual kat orang, satu blok besar 30%, dengan 30% jual kat engkau 1%, jual kat kau 0.5%, jual kat engkau 2%, jual kat engkau 5%. Beza 30% dalam satu blok yang besar ini kesannya cukup besar. Mereka mempunyai kuasa suara yang besar dalam lembaga pengarah. Dan saya kata, apa jaminan 30% pegangan asing ini takkan ditingkatkan jadi 40%, takkan ditingkatkan jadi 50%? Apa jaminan? Tetapi entah mengapa mereka, walaupun BlackRock ini jelas dikaitkan terus dengan apa yang berlaku di Palestin, mereka buat tak tahu saja. Dan inilah saya kata bahawa kita di sini telah usaha yang terbaik, tetapi rakyat perlu bersuara. Pertahankanlah lapangan-lapangan terbang kita. Bersuaralah. Kami ada dalam Dewan setakat yang kami ada, tetapi di luar sana perlu bersuara. Bersuara, pertahankan. Ini aset strategik negara milik anak cucu kita. Sekarang ini kita dengar dalam media, pelabuhan-pelabuhan kita juga akan dibeli. Pelabuhan-pelabuhan. Kalau airport dipegang 30% oleh syarikat asing, pelabuhan juga katakan dipegang majoriti besar oleh syarikat asing, apa yang tinggal pada anak cucu kita? Sebab itu, saya mohon saudara-saudari, sahabat-sahabat sekalian, saya mengambil ruang ini, kita perlu bercakap, pertahankan, tak payah jual. 30% ini boleh dibeli oleh mana-mana dana dalam negara. Kita mempunyai kemampuan untuk membeli 30% ini, nilainya hanya sekitar 5 bilion ringgit. Banyak dana-dana kita boleh beli dengan nilai 5 bilion ringgit ini. Tak perlu pun ada milikan asing. Kalau kata mereka nak dapat kepakaran ini boleh dapat dengan macam-macam cara. Sebab itu saudara-saudari, itu baru sedikit. Saya dah diberi tempoh tadi pesan 5 minit sahaja. Maka nak landing sedikit, saya nak cerita sedikit betapa kerajaan pada hari ini berterbangan di awangan di atas sana tanpa turun ke bawah. Bila rakyat di bawah sana kata harga barang mahal, harga barang mahal, mereka kata apa? Mereka lah paling hebat menangani inflasi. Dia kata ini betul cara kiraan inflasi. Tak ada orang nafikan cara kiraan inflasi. Dalam Dewan Menteri jawab panjang lebar, cara kira inflasi begitu begini. Saya dulu duduk dengan Jabatan Perangkaan, nak faham bukan saja nak kira inflasi, nak kira macam-macam. Kita faham itu kaedah yang digunakan di peringkat antara bangsa pun. Tetapi itu bukan rujukan mutlak kerajaan tentang kesusahan rakyat di bawah sana. Tak boleh tengok data inflasi mereda ni maka rakyat semua okey. Ini kayangan. Ini mereka yang buat berterbangan di atas sana tak turun ke bawah. Maka kalau turun ke bawah mereka tahu betapa susahnya, betapa sukarnya rakyat menghadapi keadaan semasa. Bila kerajaan ini rasa dia betul duduk atas, dia tak turun ke bawah,
maka keputusan-keputusan kerajaan ini dibuat mengikut pemikiran di atas sana tanpa turun ke bawah. Sebab itu rakyat sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita telah melepasi tempoh 2 tahun ini, kita kena terus sedarkan rakyat. Kalau beginilah cara PHBN merintah, maka jauh lebih baik bagi pada Perikatan Nasional. Doakan yang terbaik untuk kami semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.